Uthman bin Affan. Okay, yang seterusnya tengok khalifah yang keempat. Khalifah yang keempat, ni khalifah yang ketiga sumbangan khalifah Uthman bin Affan. Yang keempat ialah yang khalifah yang terakhir dalam sistem pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin sebelum digantikan dengan sistem khalifah Bani Umayyah. Okay, kita tengok yang pertama dari segi biodata Ali bin Abu Talib. Inilah sepupu Nabi. Okay, untuk yang pertama, siapakah nama sebenar Ali bin Abu Talib? Ali, nama sebenar dia adalah Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib. So maksudnya datuk kepada Sayyidina Ali sama dengan datuk Nabi Muhammad. Sebab tu Ali dan Nabi Muhammad adalah sepupu. Tengok keturunan Bani Hisham. Yang ketiga ialah tarikh lahir. Beliau lahir 10 tahun sebelum Nabi menjadi Rasul, 601 Masihi. Maksudnya kalau sesiapa masih lagi ingat, ketika Nabi nak berhijrah, yang tu Sayyidina Ali yang gantikan tempat tidur Nabi. Lebih kurang umur Sayyidina Ali pada masa tersebut adalah 10 tahun. Itu semasa peristiwa Nabi nak berhijrah. Yang sebenarnya untuk tempat lahir, beliau lahir dalam Kaabah di Mekah Al-Mukarramah. Yang keempat dari segi jawatan menjadi khalifah yang keempat dalam sistem Khalifah Ar-Rasyidin selepas Sayyidina Uthman bin Affan. Tarikh menjadi khalifah tahun 35 Hijrah bersamaan dengan 655 Masihi. Tempoh pemerintahan yang paling singkat saya rasa selepas Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar 2 tahun, tetapi untuk Sayyidina Ali selama 4 tahun. Tarikh beliau wafat ialah 17 Ramadan tahun 41 Hijrah bersamaan dengan 661 Masihi. Kenapa beliau wafat? Beliau telah dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljim di bandar Kufah. Dan gelaran untuk Sayyidina Ali ialah Abu Hasan ataupun Abu Turab. Dia ada kisah dia, saya search kenapa dipanggil Abu Turab. Kisah dia ada berkaitan dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, anak Nabi. Okay, saya teruskan dengan dia punya sikap ataupun peribadi untuk Sayyidina Ali bin Abu Talib. Kita tengok yang pertama ialah panglima perang yang berani dan gagah perkasa. Perang Khandak melawan Amru bin Amiri dan berjaya menewaskannya. Yang ni ada satu kisah lah, maksudnya dia punya masyarakat Arab zaman dulu, kalau dia nak berperang, so dia akan 1 lawan 1. Terlebih dahulu barulah dia perang ramai-ramai. Yang tu untuk dia punya budaya masyarakat Arab pada masa tersebut. Maksudnya untuk Amru bin Amiri ni, dia ialah seorang yang dah besar. So Ali minta nak lawan ni 1 lawan 1. Pada permulaan Rasulullah tak bagi, tapi akhirnya Rasulullah benarkan. Dan Amru bin Amiri berjaya ditewaskannya lah untuk Sayyidina Ali. Yang kedua, Sayyidina Ali pandai berpidato, bermain pedang, memanah dan menunggang kuda. Yang ketiga, pandai menulis dan membaca dan dilantik sebagai salah seorang penulis wahyu. Yang keempat, sangat pintar dan mahir dalam bidang faraid. Faraid ni dia bidang pewarisan harta pusaka. Al-Quran, hukum syarak, bahasa dan sastera serta kuat ingatannya ataupun hafaz Al-Quran. Dia ada kisah Sayyidina Ali, kalau nak cerita kat sini tak sempat kot. Dia panjang cerita dia untuk Sayyidina Ali ni. Kenapa beliau dikatakan sangat pintar, sehingga kan Sayyidina Umar Khattab pernah meminta bantuan Ali bin Abu Talib untuk berlawan hujah dengan Yahudi, pendeta Yahudi. Yang seterusnya tengok sumbangan Khalifah Ali bin Abu Talib. Tengok yang pertama ialah dari segi sosial. Beliau telah berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Yang kedua, membina markas tentera di Pasir di sempadan Sirah. Maksudnya kalau sebelum-sebelum ni, pusat pemerintahan Islam
penjajahan adapun wilayah Islam berpusat di Madinah. Untuk Khalifah Ali bin Abu Talib, dia telah memindahkan dia punya pusat pemerintahan di Damsyik ataupun di Syria sekarang. Yang ketiga ialah meneruskan kutipan jizyah. Jizyah ni ialah kutipan cukai untuk orang bukan Islam yang tinggal di negara Islam. Yang tu untuk sumbangan Khalifah Ali bin Abu Talib. Yang tu seberingkas untuk dia punya biodata serta sumbangan Ali bin Abu Talib. So ada soalan tak setakat ni? Sebab hari ni saya kena buat live sekejap saja ni. Ada soalan nak tanya? Cikgu muka surat berapa? Ke surat 155 sehingga 159. Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan? Boleh terus tanya saya. Ada soalan tak nak tanya? Ustazah nak tambah tak Ustazah? Ustazah nak tambah, boleh tambah untuk dia punya dari segi sejarah, dari segi biodata, kisah-kisah Sayyidina Ali, kisah-kisah Sayyidina Uthman, supaya kita sikit sebanyak tahulah apa yang berlaku dekat sistem pemerintah Islam Khalifah Ar-Rashidin, terutamanya 4 khalifah yang utama tu. Ustazah ada nak tambah apa-apa tak? Sekejap saya baca komen sekejap. Ustazah ada nak tanya, Ustazah ada nak tambah apa-apa tak? Rasanya semua dah lengkap tu. Sekejap, ada soalan tak? Yang lain? Kutipan jizyah. Yang mana jizyah ni untuk Sayyidina Ali kan? Ulang balik. Kutipan jizyah ni saya terangkan secara sepintas lalu. Untuk kalau sistem negara Islam dulu dia ada jizyah, ada kharaj dan ada zakat. Untuk umat Islam, kita pula. Umat Islam pada zaman tersebut dikenakan zakat sahaja, tak dikenakan cukai dan sebagainya. Untuk non-Muslim ataupun bukan Islam yang tinggal di negara Islam, yang pertama diorang dikenakan jizyah ataupun cukai per kepala untuk bukan Islam yang tinggal di negara Islam. Itu cukai yang pertama. Yang kedua ialah kharaj. Yang ini diperkenalkan kalau tak silap saya zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dia punya sumbangan, ada tak? Betul tak Ustazah? Jizyah dan ada. Surat 158 memperkenalkan cukai jizyah dan kharaj. Kharaj ni ialah cukai pertanian untuk non-Muslim. Dia bayar kepada kerajaan Islam. Yang tu untuk jenis-jenis cukai yang diperkenalkan semasa zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Bagus soalan tu. Jizyah. Untuk Sayyidina Ali ni saya beritahu sikit lah Ustazah tambahan lah info. Untuk Sayyidina Ali ni, dia semasa beliau mengambil pemerintahan daripada Sayyidina Uthman, dia untuk kalau ikutkan dia punya sirah, empat khalifah ni sebenarnya dia mati syahid. Walaupun kita yang kita belajar selama ni Abu Bakar dia meninggal tua kan, tapi kalau saya ada terbaca sebuah buku dia punya sirah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebenarnya di sebelum tu dia dah ada cubaan untuk membunuh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar memang kena bunuh, syahid di mihrab. Sayyidina Uthman pun dibunuh syahid semasa di dalam rumah beliau sendiri. Dibunuh oleh pemberontak. Kenapa pemberontak? Dia macam tak puas hati dengan sistem pemerintahan Uthman bin Affan. So dia berkompromi, komplot bunuh Sayyidina Uthman. Untuk Sayyidina Ali pun sama. Dia pun dibunuh disebabkan ketidakpuasan hati. Dia kalau tengok dia punya siri perang, dia ada banyak perang Sayyidina Ali ni. Dia pernah berperang dengan Aisyah, isteri Nabi.
Selepas kewafatan Nabi lah, maksud ada isu-isu apa yang tak puas hati dan sebagainya, salah faham lah, mungkin Allah Alam. Yang pertama lah perang Jamal dan yang kedua lah perang Siffin. Kalau salah betulkan saya Ustazah. Dia ada dua perang ni yang melibatkan antara dua umat Islam. So yang kita tak tahulah apa yang punca yang sebenarnya yang berlaku. Cuma mungkin saya boleh katakan kat sini untuk perang ni berlaku di antara dua umat Islam. Punca adalah salah faham sahaja. Sebab pada masa zaman Sayyidina Uthman, politik dia agak tak stabil. Tapi Sayyidina Ali ambil, sebab tu dia punya sumbangan dari segi politik. Sayyidina Ali ni dia lebih kepada nak menstabilkan dia punya negara tu dulu. Barulah dia boleh buat yang lain-lain. Dan sesiapa yang ada masa boleh baca buku Biodata Sirah Sayyidina Ali bin Abu Talib, siapakah beliau. Baru boleh kita kenal. Maksudnya kita tak bukan tuduh ni salah. Ini tu tak boleh. Sebabnya iaitu sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. Empat orang ni memang dah dijanjikan syurga. Ada lagi 6 orang lah. Tentu untuk sahabat. Ada lagi soalan?